Sekejap ya. Alright. Okay, so this is projectile motion. Okay, so untuk projectile motion ni Miss nak tulis dekat kertas yang kosong dulu. Nanti waktu you salin, baru you salin dalam your handout, dalam kotak handout tu lah. For now, Miss nak tulis dalam kertas yang kosong dulu. Okay, so we have, sebelum ni kita belajar linear. Okay, before this kita belajar linear motion. So dekat linear motion, dekat linear motion, kita dikenalkan dengan 3 equation. Okay, Alia ada tak? Alia? Hatta lah. Lupa nak baca doa hari ni. Boleh Hatta tolong bacakan doa sekali? Boleh Miss. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad syafi'in salim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina himmataka wa syar' alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you Hatta. Okay, Hatta teruskan lagi. Apa 3 equation linear motion yang kita belajar semalam? V equal to U plus AT. Okay, very good. Lagi 2. V square equal to square plus 2AS. Alright, okay, very good. Yang ketiga? S sama dengan UT plus half AT square. Alright, okay, very good. So ni adalah 3 equation yang kita belajar semalam, which is equation linear motion. Lepas tu kita recap very quickly, ingat balik linear motion tu apa. Linear motion adalah sama ada bila dia ada horizontal, ataupun vertical motion. Okay, dia ataupun. Okay, untuk linear motion dia adalah horizontal ataupun vertical motion. Tetapi today kita nak belajar projectile motion. Okay, today kita nak belajar projectile motion. Okay, so for projectile motion, kalau yang tadi dia adalah atau horizontal ataupun vertical. Horizontal maksudnya dia bergerak kanan ataupun kiri lah. Vertical sama ada dia bergerak atas ataupun bawah. Kalau projectile motion dia adalah gabungan. Okay, dia adalah gabungan kedua-duanya sekali. Maksudnya dia gabungkan horizontal. Okay, dia gabungkan horizontal dan vertical. Okay, dia gabungkan horizontal dan vertical. So, okay, jangan takut. Miss akan explain sampai korang faham. Okay, don't worry. Okay, so projectile motion adalah gabungan horizontal dan vertical. Maksudnya pada satu point itu, dia bergerak horizontally dan also vertically. Okay, maksudnya apa? Okay, contoh Okay, contoh Miss bagi contoh. Contoh korang main bola. Okay lah, main bola ke main basketball ke whatever lah. Okay, so korang main bola dan korang tendang bola itu. So ni bola dan korang tendang bola itu. So bola tu akan naik atas dan turun bawah. Okay, so bila benda ni terjadi, at every point, dia sebenarnya ada horizontal dan vertical motion. Okay, apa maksud Miss? Okay, contoh kita ambil dekat point sini Okay, dekat point sini, ini sebenarnya adalah vektor kita. Yang warna merah adalah vektor kita. Tapi bila kita resolve, sebenarnya bola kita ke kanan. Okay, bola kita ke kanan dan also ke atas. Okay, kalau ambil point ni pula, kalau awak ambil point ni pun sama juga. Tengok sebenarnya bola kita ke kanan dan juga ke atas. Maksudnya movement itu sebagai vektor. Nampak tak yang line merah kat tengah tu? Maksudnya movement bola itu dah menjadi vektor. So dia ada X component dan dia also ada Y component. Okay, tak apa, kita teruskan lagi. Okay, contoh kita ambil point ni. Okay, point ni dia ke kanan dan dia ke bawah. Okay, dan point yang ini pun, okay, point yang dia final, dia land ni pun sama juga. Dia ke kanan dan dia ke bawah. So maksudnya pada setiap point dia ada vektor. Dia ada X component dan dia ada Y component. Macam ni kita nak tahu, kita senang je kita tengok point ni. Okay, point ni sekarang beliau tendang bola tu ke arah mana? Dia makin ke kanan. Tapi dia makin ke atas juga.
So sebab tu dia ada X dan sebab tu dia ada Y. Sampai sini okey tak kelas? Okay, Miss. Okay. Alright, okay. So kalau sampai situ okay, then kita teruskan. Okay, so apa yang X component dan apa yang Y component? Okay, apa yang X component dan apa yang Y component? So sebenarnya velocity kita. So this one adalah velocity in the X component. Sebab gerak kan, dia bergerak, dia ada speed, dia ada velocity dia. So this one is the velocity in the X component. This one is the velocity in the Y component. Yang ini pun sama, velocity in the X component dan velocity in the Y component. In velocity in the X component, velocity in the Y component. Kalau untuk yang awal-awal ni, okay, for the first part, yang ini adalah initial velocity lah. So this one is Ux and this one is Uy. Okay, so velocity kita kat mana? Velocity yang betul-betul this one is kat tengah. So this one is velocity, tapi velocity kita kat tengah ni adalah vector. Okay, maksudnya dia ada magnitude dan dia ada direction. Okay, dan bila kita resolve dia, kita akan dapat Ux and Uy, Vx and Vy. Vx and Vy, Vx and Vy. So yang ni macam right before the ball land balik dekat tempat asal dia. So every point itu boleh di-resolve. Kecuali ada satu point je yang dia macam lain. Ingat tak Miss kata dekat maximum height, velocity kita equals to 0. So contoh, this is our maximum height. Okay, this is our maximum height. Adakah dia bergerak ke atas lagi atau tak dah? Dia bergerak ke atas tak? Tak. So Vy adalah 0. Tapi adakah dia bergerak ke kanan lagi atau tidak? Ya. Ya, dia bergerak ke kanan lagi. So Vx tu masih ada. Yang 0 adalah Vy. Okay, this is your maximum height. So bila kat maximum height, yang 0 adalah Vy. Okay, so bila kita ada Ux, Uy, Vx, Vy, kita dah tak boleh guna tiga equation ni. Okay, kita dah tak boleh guna tiga equation ni. So kita kena buat equation yang baru. Okay, sebelum kita buat equation yang baru, projectile motion ada dua konsep je yang korang kena ingat. Banyak-banyak ni, ada dua konsep je yang korang kena ingat. Okay, the first concept, listen closely jangan salin, fokus je dulu. Okay. Dua konsep je yang korang kena ingat. The first one is acceleration untuk X component. So maksudnya semua benda sekarang kita kena break kepada X and Y. Okay. Untuk X component maksudnya untuk horizontal component dia and Y adalah untuk vertical component dia. Okay. So we have AX and AY. V kita dah settle kan? V kita dah tunjuk kat mana Vx, kat mana Vy. Kalau untuk AX dan AY, AX dia sentiasa 0. This is your first concept that you have to remember. AX dia sentiasa 0. Okay. Dan AY dia sentiasa negative G. Dia ibarat free fall yang kita belajar semalam. Okay. AX dia sentiasa 0 dan AY dia sentiasa negative G. Okay. This is the two concept. Yang ni memang konsep lah. So AX dia always 0. So Miss nak tanya awak, kalau AX dia 0, velocity dia berubah atau tidak? Maksudnya tak ada perubahan dekat acceleration. Acceleration U is 0. Velocity U berubah ataupun constant? Constant. Very good. So your velocity is constant. Untuk AX, okay, untuk AX disebabkan AX equals to 0, Ux is always sama dengan Vx. Tak kisah dekat point mana-mana, dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini dan dekat sini. Semua nilai dia adalah sama. Okay, semua nilai untuk X component for your speed adalah sama. Sebab apa dia adalah sama? Sebab your acceleration is 0. Kalau acceleration you 0, maksudnya tak ada pecutan. Tak ada pecutan, velocity you adalah constant. Okay. Untuk AY, AY ada difference lah. Maksudnya UY, Vy, setiap Vy tu adalah membawa nilai yang berbeza. Sebab dia ada acceleration dekat situ. Acceleration dia apa? Acceleration dia adalah negative G, which is negative 9.81 kita lah. Okay, sampai sini okay tak kelas? Okay. Sampai sini okay. Miss nak bagi 2 minutes, korang salin dulu. Miss tak nak go further. 2 minutes salin dulu. Yes? Yang acceleration gravity tu negative 1 or negative 2 Macam mana again? Yang negative 9.81 meter per second. Square. Okay. Betul. Alright, thank you.
Alright, thank you. Miss, Yes? so for AY is negative bracket negative 9.81. Yes. So So it will be 9.81. Right? Nanti bila kita guna equation tu, you akan nampak. Kejap lagi Miss akan tunjuk you macam mana masukkan equation tu, then you will nampak nanti. Kejap lagi Okay. Alright. For now, Miss nak korang salin dulu yang ini. Korang sebenarnya boleh je salin dalam handout ni, ada dekat sini. So you just make your own notes je. Waktu korang salin, explain balik to yourself. Yang ni konsep yang paling penting Tak pernah soalan PSPM tak tanya projectile motion. Sebab semua students rasa benda ni susah, tapi sebenarnya dia senang. So dia sukalah tanya benda-benda projectile motion ni. Kalau dah bagi tahu Miss Dah. Okay dah. Yang lain dah? Dah. Okay, kalau dah kita teruskan. Alright, okay. So sekarang kita tahu velocity dia ada X component, ada Y component. Acceleration dia pun ada X component, ada Y component. So apa Miss buat adalah kita akan buat table. Kita akan buat table equation untuk X component and also equation untuk Y component. So kita buat table supaya kita senang kita nak bezakan dia. Okay, so the first one, this one is for X. Kejap. Sekejap ya, maafkan aku. Alright, okay. So one is for X component and this one is for Y component. Okay, so kita akan cari equation untuk X component dan cari equation untuk Y component. This one is equation nombor 1. So this one is going to be your equation nombor 1. So kita akan refer kepada equation yang ini. Okay, kita akan refer kepada equation yang ini menggunakan kedua-dua konsep yang ini untuk dapatkan equation yang baru. Okay, sekarang nombor 1 dia kata V. So sekarang untuk X komponen dia akan jadi Vx. Okay, so Vx akan sama dengan Ux. Okay, tambah dengan A untuk X komponen berapa? Acceleration untuk X komponen berapa? 0. Okay, so very good. So dia akan jadi 0 darab dengan T. So yang ni akan jadi 0 lah. So kita tinggal dengan, okay, so kita mesti tulis balik konsep tu kat sini. So which is disebabkan AX equals to 0. So bila AX equals to 0, final equation kita adalah Vx akan always sama dengan Ux. This is equation yang pertama. Boleh? Nampak tak apa yang Miss cuba buat? Miss. Yes. Okay. Okay, untuk Y component pula, sama juga. So sekarang kita akan jadikan dia V kan, so kita akan jadikan dia Vy. Okay, Vy equals to Uy. Okay, acceleration kita berapa untuk Y component? Negative 9.81. Yes, negative 9.81 ataupun negative G. So kita akan replace A dengan negative G T. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab konsep dia adalah AY equals to negative G. So this is equation untuk, yang atas ni adalah equation untuk Y component. Okay, kenapa untuk T Miss tak letak X and Y? Sebab time dia sama je, tak kisah dekat mana pun, the whole journey dia akan mengambil masa yang sama. Okay, so time dekat X component dan time dekat Y component adalah sama. Yang lain adalah velocity dia, acceleration dia and also displacement dia. Okay, so kita ke equation yang kedua pula. Okay, equation yang kedua kita ambil V squared equals to U squared plus 2AS. So kat sini akan jadi Vx squared.
Okay, equals to ux squared tambah 2a kita adalah 0 dan s kita kena letak sebagai sx. Okay, tapi yang ini akan jadi 0 sebab semua darab 0. So yang ini akan hilang. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab ax equals to 0. So final equation kita sebenarnya dua-dua belah ada squared. Dua-dua belah kat sini kita ada vx squared dengan ux squared. Squared ni kita boleh cut dan kita akan tinggal dengan vx equals to ux. So sama je dengan equation yang pertama. Okay, kita tengok untuk y component pula. Yang ini adalah y squared equals to uy squared. Okay, minus 2a kan. Minus kita terus minuskan dia, 2a kita adalah g s. S ni kita kena letak sebagai sy. Maksudnya displacement in the y component. Okay, so tadi kawan you tanya soalan. So G ni kita perlu masukkan negatif lagi ke tak? Tak perlu dah sebab sekarang dia dah negatif G. So bila you masukkan G, kita masukkan 9.81 sahaja. Sebab kita dah masukkan negatif tu kat dalam equation. Okay, kenapa dia jadi macam ni? Again, sebab konsep dia adalah AY equals to negative G. Okay, dan equation yang terakhir, equation yang ketiga. Okay, equation yang ketiga sama juga S. So yang ni adalah Sx equals to Ux T plus half A kita adalah 0 T squared. So yang ni akan hilang. So we have another equation which is S equals to Ux plus T. Okay, S equals to Ux plus T. So this one disebabkan Ax equals to 0. Dan untuk Y component pun sama juga. Okay, untuk Y component pun sama juga. Yang ini adalah Sy equals to Uyt minus half GT squared. Kenapa dia jadi macam ni? Again, disebabkan AY kita ada nilai which is negative G. Okay, therefore kita ada, conclusion dia, therefore kita ada satu equation kat sini, equation yang kedua dekat sini untuk X component. Untuk Y component kita ada 3 equation. 1, 2 dan 3. Boleh tak kelas? Boleh, Boleh, Miss. Miss. Okay, so sekarang Miss nak kenalkan kat you. Okay, UX dengan VX you dah tahulah apa kan. Ni UX, yang ni UX, VX. Okay, that one I hope you already know. Okay, another thing yang Miss nak kenalkan adalah SX and SY. Okay, SY adalah maximum height kita. Contoh kita tendang bola tu dekat sini. So maximum height maksudnya daripada ground sampai maximum height kita. So this is our SY. Okay, SY is our maximum height. Miss buat kat sini. SY is maximum height. Maksudnya paling tinggi dia boleh pergi. Okay, dan SX, okay, SX ada beberapa nama untuk dia. SX adalah maximum horizontal displacement. Maksudnya daripada kita start sampai paling jauh. Paling jauh ke mana dia pergi? Kalau SY paling tinggi dia apa? Kalau SX paling jauh dia apa? Okay, dia paling maksimum dia. So XX is maximum displacement in the horizontal ataupun kita akan panggil dia sebagai range. Range ataupun maximum horizontal displacement. Okay. Ingat ada lain tau, maximum height adalah betapa tingginya dia. How high did it go? Maksudnya bola tu pergi setinggi mana. Kalau SX, sejauh mana bola itu pergi. Okay. Apa lagi? Okay. Yang lain semua kita dah tahu. A kita dah tahu. T adalah time. So macam biasalah. So bila you nak guna equation ni pun, everything kena dalam SI unit. Okay. Okay, I give you time lagi. Salin dulu. Sekejap ya.
Kalau dah bagi tahu Miss. Ya, Miss. Dah, alright, okay. Yang lain dah, boleh Miss teruskan? Sekejap Miss. Okay. Okay, sambil kita tunggu yang lain, dekat chat box tekan 1 if korang rasa so far macam boleh faham lagi. Dan tekan 2 if korang rasa kurang faham. Ataupun macam dah start confuse sikit-sikit. Okay. Kalau dah bagi tahu Dah Miss. Alright, okay. So kalau dah kita teruskan. Okay, so sekarang sikit je lagi konsep untuk topik ni. Okay, so sekarang kita ada vektor. So Miss nak ingatkan korang balik. Bila kita ada vektor, nampak tak yang kat tengah yang merah ni, dia adalah vektor. Vektor maksudnya kita boleh resolve dia kepada ux and uy. So soalan suka bagi nilai vektor ini. Okay, dia suka bagi nilai vektor ni. Yang awak kena cari ux and uy. Okay, macam mana kita nak cari ux and uy? Okay, contoh kat sini dia bagi kat kita angle 30 degree. Okay, angle kat sini bagi 30 degree. And kat sini speed dia ataupun dia bagi vektor u kita adalah contoh 50 meter per second square. Okay, so Miss nak ingatkan balik macam mana kita nak cari ux dan macam mana kita nak cari uy. Okay, so kalau dia bagi dekat, okay, first awak kena check dulu, awak kena lukis. Okay, awak lukis dua-dua adalah positif. So Miss lukislah ux ke kanan, uy ke atas. So dua-dua adalah positif. Okay, lepas tu kita akan ambil balik nilai dia which is u kan. So kita ambil 50. Okay, sekarang angle kita dekat mana? Angle kita antara x component and our vector which is 30 degrees. So untuk x component akan menjadi cos. Dan untuk y component akan menjadi sin. So bila you tekan calculator, nilai yang you dapat untuk ux dan nilai yang you dapat untuk uy adalah nilai ux and nilai uy. Nilai yang you boleh masukkan kat dalam equation ux and equation uy. Okay, again we have an angle, contoh dia bagi angle kat sini 30 degree, lepas tu dia bagi kat kita vektor kita punya speed adalah 50 meter per second. Okay, so what you need to know is kita check dulu sama ada dia ke kanan ataupun dia ke kiri. Okay, so kalau ux kita dia ke kanan dan uy kita ke atas. Okay, so kat dua-dua adalah positif. Okay, so lepas tu kita akan salin balik u kita sebab u dia dah bagi 50. So adalah 50. Dan angle kita adalah di antara x komponen dengan our vector. So untuk x komponen akan jadi cos dan untuk y komponen akan menjadi sin. So bila you tekan calculator, nilai yang you dapat untuk ux dan uy ni adalah nilai yang you boleh masukkan kat dalam equation itu. Okay. And then lagi satu benda, okay, last part. Okay, kadang-kadang dia suka tanya you.
Kalau yang tadi dia bagi you nilai vektor. Kadang-kadang dia suka tanya you nilai vektor. Maksudnya Vx dengan Ux you dah tahu. Okay, maksudnya Vx dengan Ux you dah tahu. Dia nak you cari magnitude and the direction of this vector. Ingat tak saya nak cari magnitude and direction untuk vektor? Okay, ingat. Okay, so kita kena guna formula which is V equals to Vx squared tambah dengan Vy squared. So kita dapatlah magnitude untuk yang ini. Yang ini contoh kalau awak dah tahu ya, maksudnya pada equation awak dah tahu Vy awak berapa dan Vx awak berapa. Ingat, Ux nilai yang awak dapat kat sini akan always sama dengan nilai awak dapat Ux akan always sama dengan Vx sebab acceleration untuk x komponen adalah 0. Okay, so kalau awak dah tahu nilai Vy dan nilai Vx, yang awak boleh cari V dan also direction dia lah yang kita guna tangent tu. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, 2 more minutes untuk awak salin. Okay, untuk awak salin dan masukkan dalam table yang dalam handout ni. And also try baca dulu example 8 and try lukis. Okay, 2 more minutes. Okay, boleh kita teruskan? If korang tak dapat buat example 8, it's okay, Miss tunjuk. Ke korang nak try lagi? Do you need more time ke nak Miss ajar terus? Example 8. Ajar terus. Ajar terus. Okay, ajar terus ya. Okay, sebab yang ni first example you. So Miss faham je kalau macam tak boleh buat sangat lagi. So okay, don't worry, kita buat sama-sama. Okay, so kita ada example 8. A cannonball is fired with an initial velocity of 30 meter per second. Okay, so Miss nak tanya, adakah yang ini U kita, UX kita ataupun UY kita? Awak rasa yang mana? UX. Bukan. U. Dia adalah U sahaja. Okay, so this is where kebanyakan orang make mistake. So it's okay, better kita make mistake sekarang daripada nanti kan. Okay, so bila dia kata it's fired with an initial velocity of U 30 meter per second, yang ini sebenarnya adalah U kita. Maksudnya, okay, bayangkan cannonball tu fired. Okay, so U dia adalah 30 meter per second. Okay, so sebenarnya bila dia fired tu dia adalah UX and dia ada UY. Okay,
Lepas tu dia kata at an angle of 35 degree to the horizontal. To the horizontal maksudnya dengan X lah. So maksudnya angle kita kat sini adalah 35 degrees. Okay, macam ni kita nak cari UX. Kejap Miss nak panggil nama. Nur Suhaiza. Sorry, Miss. Okay, macam ni kita nak cari UX. X. UX kita positif or negatif? Positive. Positif, okay good. Okay, lepas tu UX equals to U, dia akan UX akan equals to U, okay, cos ataupun sin? Cos. Cos, okay very good. Cos theta. Okay, so kita mesti letak sebagai theta dulu lah. So U kita adalah 30 cos 35 degree kan? Okay, so kita dapat UX kita bila awak tekan kalkulator awak akan dapat 17.21 ms negatif 1. Okay, so Haiza try another time untuk UY pula. So Haiza, UY 30 cos. 30 sin. 30 sin. 35. Alright, okay, very good. Okay, very good. 30 sin 35 dan dia adalah positif juga sebab dia akan ke atas. So bila awak tekan kalkulator awak akan dapat 24.57 meter per second. So yang ini adalah nilai UX yang kita dapat, this one is nilai UX kita and this one adalah nilai UY kita. Okay. So Miss cadangkan every time, okay, setiap kali dia bagi initial velocity macam ni dan dia ada angle, okay, macam mana nak kenal pasti sama ada dalam, Miss, yes, actually I got the 30 cos 35 24.57 and the 30 sin 35 is 17.21, Miss. Lama Miss salah tekan kalkulator ke? Terbalik. Betul. Okay, thank you. So yang ini akan jadi 24.57, yang ini akan jadi 17.21, betul tak? Yes, Miss. Okay, UX is 24.57 meter per second and UY kita adalah 17.21. Okay. Alright, okay, apa tadi? Okay, so every time macam mana nak kenal pasti dia adalah projectile. Macam mana nak kenal pasti dia adalah projectile punya situation. Biasanya dia akan bagi angle. So you have to find keyword untuk awak kenal pasti sama dia adalah projectile ataupun dia adalah linear motion yang kita belajar sebelum ni. So kat sini dia kata ada angle of 35 degree. So yang ni menunjukkan dia adalah projectile motion. So bila dia dah bagi U dan dia dah bagi angle, automatically awak cari dia Y dengan UX. Walaupun soalan tak minta tak apa, awak cari je simpan. Supaya when you nak guna equation macam senang lah, nilai tu dah ada. Okay, so kita jawab soalan. Soalan kita adalah soalan A, dia kata what is the maximum height reached by the ball? Okay, maximum height tu apa? Apa simbol untuk maximum height? SY. SY, very good. SY adalah simbol untuk maximum height. So sekarang dia nak kita cari SY. Okay, ingat tak satu konsep? Dekat SY what happens? Satu benda yang terjadi dekat maximum height. Velocity 0. Velocity untuk yang mana? Untuk X, untuk Y atau untuk semua? Untuk Y. Untuk Y kat sini tengok ni. Vx awak masih ada, ingat tak tadi Miss kata dia masih bergerak ke kanan. So Vx awak masih ada yang akan menjadi 0 dekat maximum height adalah Vy awak. Okay, so you remember balik kat sini Vy equals to 0. Okay, sekarang awak tengok. Kita nak cari SY. Awak dah ada VY dan awak dah ada UX. Awak dah ada UX, awak dah ada UY. Dan awak nak cari SY. Equation mana yang awak boleh guna? Kita tengok dulu equation mana yang awak boleh guna. Yang penting sekarang kita tak ada time. So adakah awak nak guna equation 1, equation 2 ataupun equation 3? 3 tak ada time. 2. Okay, 2 tu kita nak guna yang X component punya ke kita nak guna yang Y component punya? Y component. Kenapa kita nak guna yang Y component? Sebab kita nak cari SY. So kalau awak guna X component punya, no point. Okay, so sekarang awak nak cari SY dan awak tak ada time. So kita akan guna equation yang kedua.
Okay, so equation yang kedua Miss salin balik dulu, which is Vy squared equals to Uy squared minus 2GSY. Okay, so Vy squared kita dah memang tahu dekat maximum height, Vy kita adalah 0. Uy kita dah cari tadi 17.21. 17.21 squared tolak dengan 2. G kita adalah 9.81 dan SY kita adalah yang kita nak cari. So tekan sahaja kalkulator dan kita akan dapat maximum height kita ataupun SY kita equals to 15.10 meter. So kita siap soalan A. Boleh tak kelas? Kalau rasa susah for now, okay, tak apa lagi sebab ni baru your first question. Nanti dengan banyak exercise you akan rasa better lah. Tapi for now faham tak? Faham. Alright. Faham. Okay. So that is for A. Okay, next kita nak cari B pula. Okay, next kita nak cari B. Dia kata what is the range? Okay, range. Apa simbol untuk range? Apa simbol untuk range? SX. XS. Very good. Simbol untuk range adalah SX. So sekarang dia nak awak cari SX itu apa? Okay, apa formula yang ada SX? Jawab tengok balik. Formula yang ada SX. Apa tu? Yang number? 2. Tengok betul-betul. Nombor 2 Tiga. dan nombor 3. Okay, nombor 2 dan nombor 3. Okay, nombor 2 SX ni kita dah cancel. Ingat tak sebab dia darab dengan kosong kan? So nombor 2 yang ni dah tak ada. So kita sebenarnya equation yang ketiga sahaja yang ada SX. So SX equals to UXT. Okay, so kita tahu kita kena guna formula ni untuk cari range. So SX equals to UXT. UX kita dah ada tapi problem dia sekarang kita tak ada time. Okay, kita tak ada time. Okay, boleh time untuk X component dengan Y component sama atau tidak? Sama. Sama. So boleh tak kita guna Y component untuk cari time? Oh, Boleh. Yes. So kita gunalah Y component kita untuk mencari time. So kita guna equation yang paling senang lah. Kita tak nak ambil equation yang ketiga ni sebab ada T squared. So kita ambil equation Y kita. So kita ambil equation yang pertama. So Vy equals to Uy minus GT. So kita guna dulu equation tu untuk mencari time. So Vy equals to Uy minus GT. Okay, so Uy kita adalah 17.21 minus 9.81. Time kita nak cari. So sekarang velocity kita terpaksa guna velocity dekat maximum height. So maksudnya time yang awak akan dapat ni adalah time daripada bawah sampai ke, contohnya maximum height kita. Time daripada bawah sampai ke maximum height. Sebab kita tak ada velocity lain dah, so kita terpaksa guna velocity untuk maximum height. Okay. So kita masukkan velocity untuk maximum height 0 dan kita akan dapat our time equals to 1.75 seconds. Okay, so kat sini Miss nak highlight kan time yang awak dapat ni. Okay, time yang awak dapat ni, Miss lukis kat mana? Bolehlah kat sini. Time yang awak dapat ni adalah daripada bawah sampai ke maksimum. Tak boleh, kejap. Time dekat bawah sampai ke maximum height. Okay, time dekat bawah sampai ke maximum height. Tapi sekarang dia nak range. Range adalah daripada sini sampai bila dia land. So time yang awak dapat ni awak kena darab 2. Begini time yang awak dapat, time yang awak cari kat bawah ni adalah yang 1.75 seconds ni adalah daripada sini sampai ke maximum height. Okay, so dia baru halfway. Dia ada halfway lagi dia nak turun. Okay, sebab bila dia turun barulah kita boleh dapat range daripada sini sampai ke sini. So time ni kita kena darab 2. So sebenarnya time ini baru halfway. So the total time, okay, kita mesti letak sini sebagai total time. Total time kita kena darab 2. 1.75 kita akan darab dengan 2. So kita akan dapat 3.5 seconds. So far okay tak kelas ke? Korang pening kenapa kita darab 2? Faham, Miss. Faham Alright, so sebab tu kita darab 2. Again kalau tak faham kat sini,
So sekarang time yang awak dapat adalah sini sampai ke tengah ni sahaja. Untuk cari SX kita kena cari time sampai dekat sini. So kita ambil time dekat sini, kita darab 2 supaya kita dapat the whole journey punya time. Okay, so bila dah dapat time, dan kita boleh carilah range, kita masukkan sahaja. So UX kita adalah 24.57. Okay, kita darab dengan time kita which is 3.5. So kita dapat range kita equals to 86.0 meter. This is our final answer. Macam ni je, soalan projectile lebih kurang macam ni je all the time. Okay, boleh tak kelas? Alright. Boleh. Perlukan masa untuk salin ke kita boleh move kepada soalan yang seterusnya? Perlukan masa atau tidak? So kita move. Kita teruskan Alright, okay. Okay, seterusnya. Okay, sebenarnya projectile dia ada a few cases tapi Miss tak nak korang rasa pening dengan cases tu. Konsep dia sama sahaja, cuma cases dia awak kena baca. So bila awak baca baru awak akan nampak case dia yang mana. So example 9 ni, case dia lain sikit. Okay, awak baca dulu soalan. Okay. Example 9, awak baca dulu soalan. Okay, so example 9 ni, case dia lain sikit Okay, case dia lain sikit. Sebab apa? Okay, a transport plane is travelling at a constant velocity of 50 meter per second at an altitude of 300 meter. Okay, so altitude dia adalah 300 meter. Altitude maksudnya dia punya tinggi lah. Setinggi mana plane itu berada. Okay, so altitude dia adalah 300 meter. Dan plane itu bergerak dengan constant velocity of 50 meter per second. Okay, so train itu bergerak dengan constant velocity of 50 meter per second. Okay, and releases a parcel when directly above a level on the X ground. So, ibarat dekat X kat sini lah, so point X dekat sini dan dia jatuhkan parcel itu. Okay, dia jatuhkan parcel itu. Okay. Calculate the flight time of the parcel. Maksudnya dia nak masa sampai parcel itu jatuh. Okey, yang lainnya pasal soalan ni adalah sekarang airplane itu bergerak dengan constant velocity pada height yang tetap. Okey, plane itu bergerak pada constant velocity pada height yang tetap. Maksudnya bila parcel ini dilepaskan, dia hanya ada UX sahaja, UY tak ada. Okay, sebab apa? Miss explain balik. Sebab sekarang altitude dia adalah fixed. Yang nampak ni, the transport plane is travelling at a constant velocity at a fixed 30 meter per second. So bila parcel ni jatuh, dia ada UX sahaja. Bila dia lepaskan, dia tolak parcel tu ada UX sahaja. Bila dia start jatuh, baru VY tu akan start muncul. Okay, again Miss lukis kat sini. Okay, so dekat sini dia ada UX sahaja. Tapi once dia start jatuh, baru dia start ada VY and also VX. Nampak tak ke tak faham? Nampak. Okay, dia ibarat kalau korang nak buat eksperimen kat rumah sekarang, okay, korang duduk atas meja kan, korang ambil lah pemadam ke apa ke and korang tolak pemadam ataupun pembaris tu jatuh dari meja itu. So bila awak tolak, sebenarnya awak bagi dia velocity untuk X komponen sahaja. Tapi bila dia jatuh, dia akan jatuh dengan projectile motion. So maksudnya waktu awal-awal, waktu initial velocity dia hanya ada horizontal velocity sahaja. Dia hanya ada UX sahaja. UY tak ada. Sebab nampak dia beza. Bila dia keluarkan tu, dia keluarkan dengan horizontal velocity sahaja. So therefore, 50 meter per second ni adalah UX kita. Okay, 300 meter ni apa? 300 meter ni menunjukkan apa? SY. Very good. Very good. 300 meter adalah SY kita. Okay, apa lagi nilai yang dia bagi? Okay, itu sahaja nilai yang dia bagi.
Okay, so sekarang dia nak flight time of the parcel. Okay, now I give you 2 minutes untuk you try. So Miss I explain, now I give you 2 minutes untuk you try. Tapi you kena ingat uy equals to 0 untuk case ini. Lagi satu benda you kena ingat, ux kita adalah 50 meter per second. Sama juga dengan vx kita. Ux akan always sama dengan vx sebab x component tak ada acceleration. Okay, now I want you to try. Kalau rasa dah macam tak boleh buat ke, dah macam nak Miss explain, then you just tell me, okay? Nanti Miss explain terus. Boleh buat ke nak Miss explain? The answer is Boleh. 5.1 ke? The answer untuk A adalah 7.82, Okay. untuk B adalah 91.56. Miss, Yes? actually the t square I got it in negative. Okay. Your SY you positive or negative? 300 tu you letak positif or negatif? Positive. Dia jatuh ke bawah ke dia naik ke atas? Negative 300. Okay. Yes. Miss bagi 2 more minutes.
Okay, boleh Miss discuss? Perlukan masa lagi? Nak Miss discuss ke korang nak try lagi? Miss discuss Alright, okay. So for example 9, dia kata, okay, yang Miss explain lah kan apa yang terjadi. So sekarang dia kata dia nak flight time of the parcel. Flight time maksudnya dia nak masa. Okay, dia nak masa. Okay, yang kita ada sekarang, kita ada SY, kita ada UX and kita ada UY. So equation mana, awak tengok balik equation kat atas ni, equation mana yang kita boleh guna untuk cari time. Yang penting sekarang X komponen memang tak boleh gunalah sebab tak ada time. Okay, dua-dua equation yang untuk yang ni kita tahulah, untuk yang equation yang ketiga untuk X komponen ada time. Cuma kita tak tahu SX. So kita terpaksa guna untuk Y komponen. Tapi equation mana yang kita nak guna? Ketiga. Equation yang ketiga. Kenapa kita guna equation yang ketiga? Sebab kita tak tahu V dia. Okay, kita tahu UY equals to 0. Tapi nilai V kita tak tahu. So dua-dua equation pertama dan equation yang kedua tak boleh guna sebab kita tak tahu V. Okay, so kita akan cari guna equation yang ketiga. Okay, equation yang ketiga adalah SY equals to UYT minus half GT squared. Okay, sekarang SY kita adalah 300. Height dia adalah 300 tapi awak kena faham dia turun sebanyak 300. Okay, dia turun, dia jatuh ke bawah. So SY kita sebenarnya adalah kita kena masukkan sebagai negative 300. Okay, UY kita dah tahu kosong. So semua ni akan jadi kosong lah. Kosong darab dengan T. Lepas tu kita akan tolak dengan 1/2. G kita adalah 9.81 dan T squared adalah nilai yang kita nak cari. Okay, so kita akan dapat T equals to 7.82 seconds. Dapat tak? Sampai sini korang dapat tak? Dapat. Okay, very good. So this one is untuk A. Okay, lepas tu untuk B pula. Okay, untuk B dia nak velocity of impact of the parcel. Velocity of impact maksudnya velocity waktu dia hit the ground. Okay, sekarang kan ni ground kan. Okay, so waktu velocity itu hit the ground. So awak kena faham waktu velocity to hit the ground dia masih sebagai vektor. Okay, waktu velocity itu hit the ground dia masih sebagai vektor. So therefore untuk kita cari velocity untuk dia hit the ground, kita kena cari magnitude of the velocity. Maksudnya kita kena tahu Vx kita berapa dan kita kena tahu Vy kita adalah berapa. Baru kita boleh cari velocity of impact. So bila dia nak velocity of impact maksudnya dia nak vector punya velocity. Bukan untuk x, bukan untuk y tetapi vector velocity. Okay, Vx kita dah tahu. Vx kita berapa? 50 per second. Yes, Vx kita dah memang tahu 50 meter per second. Sekarang kita kena cari Vy dulu. Baru kita boleh cari velocity of impact. Okay, equation mana yang kita boleh guna untuk mencari Vy? Equation mana yang kita boleh guna untuk mencari Vy? Sebenarnya kita boleh guna equation First. yes, the first equation. So kita akan guna the first equation di mana Vy, okay, Vy equals to Uy minus GT. Okay, so Uy kita adalah kosong dan G kita adalah negative 9.81 dan time kita adalah 7.82. Tak mampu tulis 7.82. Alright, okay, so bila kita guna 7.82, awak kena faham sebab 7.82 adalah the whole time of flight, maksudnya dah sampai ke bawah sebab S kita guna 300. Maksudnya dia dah memang sampai ke bawah lah ni. Dia dah memang sampai to the ground. So bila kita guna time kita 7.82 pun kita akan dapatlah velocity in the Y component waktu dia nak sampai to the ground. So bila you tekan calculator you akan dapat negative 76.71 meter per second. Okay, so now we have our Vy. Vx kita dah memang tahu daripada soalan 50 meter per second sebab velocity untuk X component tak berubah, sama sahaja. Dan kita masukkan sahaja square root Vx kita adalah 50 squared tambah dengan Vy kita negative 76.71 squared. Lagi satu benda. Tengok Vy awak negatif. Betul tak?
Yang ni kan VY. VY awak negatif. Betul tak VY awak turun ke bawah? So memang betul lah, sepatutnya dia memang negatif. Tapi VX awak masih ke kanan. So VX awak masih positif. Okay, tekan calculator and you akan dapat 91.56 meter per second. So this is your velocity of impact. Okay, this is your velocity of impact. Okay, sebelum Miss teruskan, dekat chat box, tekan 2 untuk Miss teruskan dan tekan 1 untuk awak rasa macam dah lost. 2 untuk Miss teruskan, 1 untuk awak rasa lost. In the meantime, kalau ada soalan tanya. Okay. Everyone looks okay. So Miss teruskan. Okay, kita ke soalan C. So, dia nak distance from X to the point of impact. Okay, dia nak apa sebenarnya? Distance from X to the point of impact. Apa yang dia nak? Distance of X tu tempat. SX. Yes, X tu tempat yang di mana kita let go the puzzle sampai ke tempat yang dia jatuh. Distance of X. So sebenarnya dia nak kita cari SX kita ataupun range kita. Okay, apa formula yang ada SX? Satu je formula yang ada SX, which is SX equals to UXT. So kita salin je. SX equals to UXT. Okay, di mana UX kita masih sama, which is 50, dan time. So time kita kena ambil time of flight lah. Time sampai cerita kita berhabis, which is 7.82. Time bila dia dah sampai, bila S dia dah jadi negative 300. Time bila dia dah travel sebanyak 300 meter. Okay, so 7.82. So kita darabkan sahaja. Darab dengan 7.82 dan SX kita akan dapat 391 meter. So this is our final answer. So macam ni lah soalan projektal. Usually soalan projektal sangat banyak markah. Kalau dalam exam, kalau soalan nombor 9 ni maybe 10 markah. Around 8 to 10 marks. So soalan projektal sangat banyak markah. If you can answer soalan projektal, insyaAllah A tu boleh guarantee lah. Sebab soalan projektal sangat banyak markah. So you have to do a lot of exercise untuk chapter 2 ni. Okay, boleh tak kelas? Boleh faham? Boleh. Boleh Miss. Okay, ada satu benda yang Miss lupa. Okay, bila dia minta you cari velocity of impact, okay, this one is the magnitude. Awak kena cari direction juga. Okay, kat situ Miss lupa, awak kena cari direction juga. So, sama juga, tangent theta equals to Vy over Vx. So, awak masukkan Vy awak adalah negative 76.71 dan Vx awak adalah 50. Okay, so theta awak akan dapat 56.9 degree. Again, ingat balik Y awak adalah negatif dan X awak adalah positif. Okay, ni Miss nak tanya. Mari kita tanya Ezati Afika. Betul ke Miss sebut nama awak? Ezati Afika? Yes, Miss. Okay, which quadrant dia berada? Sekarang Y awak adalah negatif dan X awak adalah positif. Quadrant yang ke berapa? Quadrant 4. Quadrant 4. Okay, very good. So maksudnya dia dekat bawah sini. Alright, so this one is your V. V awak kena lukis balik macam ni. Awak kena lukis balik macam ni tau. V awak equals to 91.56 meter per second. Miss tengok, Miss check tutorial satu korang, ramai yang tak buat benda ni. Lepas dah habis, korang tak tulis. Korang biar je arrow tu kosong macam tu. Cannot. You have to write. You have to write the magnitude and you have to write your angle kat sini. 56.9. If not, you hilang markah. Okay, this is the complete way for you to write. Kalau ada yang nak tulis dalam ayat, boleh juga. So we say it's below positive x-axis. Okay. Okay, kita teruskan ke example nombor 10, Ken. Or do you need time? Perlu masa untuk salin ke? I need some time to study. Alright, okay, take your time. Kalau boleh jangan salin tau. Maksudnya korang try buat, lepas tu check balik. Siapa yang dah siap salin, pergi buat example 10 ada, example 11 pun ada.
Lukis biasakan diri untuk lukis. Tengok lukisan Miss tak cantik pun Miss masih lukis. So biasakan diri untuk lukis. Kalau siap saling try example 10 ya. Okay, boleh Miss teruskan? Example number 10. Ke kau nak try lagi? Boleh. Miss teruskan alright. Okay, example number 10 dia kata a tennis ball is thrown upward from a top of a building with a velocity of 50 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. So, biasakan diri untuk lukis. So, ni building kita. This is our building. Building kita adalah, berapa tinggi building kita tadi? 40 meter. The height of the building is 40 meter. Okay. Lepas tu, a tennis ball is thrown upward from the top of a building with a velocity of 15 meter per second. Okay, Miss nak tanya. 15 meter per second ni adakah dia U, adakah dia UX ataupun adakah dia UY? Yes, dia adalah U sahaja. Dia bukan UX dan bukan UY. Maksudnya dia adalah vektor U. So maksudnya tenis bola tu dibuang kat sini. U dia adalah 15 meter per second. Okay, lepas tu dia ada angle. Angle dia dengan horizontal adalah 30 degree. Okay, by now I really hope you boleh cari dah UX dengan UY. So Miss nak panggil nama untuk tengok boleh ke tidak untuk carinya. Nurul Fatihah. Nurul Fatihah ada?
Mufatihah. Mufatihah. Nurin Atifah. Siapa tadi? Nurul Fatihah ke? Ya, ya. Alright, okay. Macam mana nak cari UX? 15 cos 30. Okay, UX. Sebelum korang tulis 15 cos 30 tu, Miss nak korang tulis dulu UX equals to U. Cos berapa tadi? Cos 30. Cos 30. Alright, okay. Lepas tu U kita adalah? 15. Yes, 15 cos 30. So UX awak dapat berapa? 12.99. Okay, very good. UI? 7.5. Okay, UI kita tulis U sin kan? U sin 30 degree. Okay, sebelum tu awak lukis dulu, mesti make sure korang lukis UX ke kanan dan UI ke atas. So dua-dua adalah positif. Okay, lepas tu kita masukkan equals to 15 sin 30. Dapat berapa tadi? 7.5. Alright, okay, very good. 7.5 ms negatif 1. So sekarang kita dah ada UX dan kita dah ada UI. Okay. Lepas tu dia kata height of the building is 40 meter. Dia nak maximum height of the ball from the ground. Okay, maximum height of the ball from the ground. Okay, dekat maximum height, what happens to our velocity? Siapa tadi yang Miss panggil? Siapa yang? Tak apa, Miss panggil orang lain. Ada Nurin Atifah. Ya, Miss. Alright, okay. Apa tadi Miss nak tanya? Okay, so dekat maximum height, apakah velocity kita? Velocity kita 0. Which velocity zero? Vx ataupun Vy? Vy. Okay, Vy sahaja adalah 0. So Vy adalah 0. Okay, so kalau Vy kita adalah 0, tak apa, kita teruskan ya. Okay, tak apa. Thank you Nurin. Okay, so kalau Vy kita adalah 0, dia nak maximum height. Maximum height maksudnya dia nak kita cari apa? Anyone? SY. 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 Okay, very good. So dia nak kita cari SY. So equation yang kita ada sekarang, kita ada UY, kita ada VY dan dia nak kita cari SY. So kita tengok equation mana yang kita boleh guna. Equation mana yang kita boleh guna? Nombor 2. Yes, equation kedua untuk Y component. Very good. Okay, so kita tulis baliklah equation tu. So VY squared equals to UY squared minus 2GSY. Okay, so VY squared kita adalah 0 sebab dia adalah dekat maximum height. Dan UY kita dah cari tadi which is 7.5 squared minus 2G kita adalah 9.81 dan kita carilah SY. So SY kita akan equal to 2.87 meter. Maksudnya bila dia dah sampai ke atas ni, sini sampai ke sini adalah 2.87 meter. Adakah ini jawapan final kita? Tak. Kenapa tak? Sebab sekarang dia bagi daripada maximum height sampai tempat yang kita lepaskan bola itu. Okay, maximum height sampai tempat ataupun original place of the ball. Tapi sekarang kita nak distance dia sampai ke ground. So kita akan kata, kita kena buat balik maximum height. Okay, maximum height from the ground equals to 40 meter tambah dengan 2.87 meter. So finally kita dapat our answer 42.87 meter. So siapa yang boleh sampai kat sini tadi, kira good already lah. Okay, so that is for your maximum height. Okay, next dia nak the magnitude, okay, dia nak magnitude of the velocity of the ball just before it strikes the ground. Okay, so maksudnya dia akan naik, lepas tu dia akan turun, okay, dia akan turun dan dia akan turun dekat sini. So akan ada velocity dekat sini. So dia nak velocity itu. Okay, dia nak velocity itu. So kita kena cari
vector velocity lah. So kita tahu vector velocity equals to square root Vy squared tambah dengan Vx squared. Okay, kami tak panggil nama. Alia Mashita. Yeah. Alright, okay Alia. Macam mana kita nak cari Vy? Vy 0 Yang itu untuk maximum height. Sekarang dia nak Vy waktu dia hit the ground. guna formula. Okay, which formula kita nak guna? Sekarang kita ada Vy Uy. Teruskan. Vy equal to Uy minus GT. Minus GT. Kita ada tak time? Oh, tak ada. So yang mana kita So, boleh guna? Tak apa, try again. Vy power 2 equal to Uy power 2 minus 2GSY. Yes, very good. So that's how kita check dulu benda yang kita tak ada, kita jangan guna equation tu. Okay, so kita akan guna Vy squared equals to Uy squared. Okay, minus 2GSY. Okay, thank you Alia. Kita tanya orang lain pula. Haziq Azril ada? Haziq Azril? Ada Miss. Alright, okay Haziq. Vy kita nak cari. Uy kita dah tahu. SY ni kita nak masukkan berapa? 2.87. 2.87 adalah daripada sini sampai ke maximum height. Sekarang adalah bila dia sampai dekat bawah ni. Tambah 40. Okay, again tak apa. Bila sini sampai sini, okay, Miss nak tanya awak bila bola awak sampai kat sini, bila bola awak sampai dengan same level tempat tenis ball itu dibuang, S awak berapa? Okay, tenis ball tu dicampak daripada sini. Okay, lepas tu dia turun balik dan dia sampai pada level yang sama di mana tenis ball itu dicampak. S awak dekat situ berapa? 2.87. No, kena ingat sebab bila dia naik, okay tak apa Haziq. Okay, so bila dia naik, bila dia sampai ke sini, S dekat sini, S dekat maximum height adalah 2.87. Bila dia tengah turun balik, dia akan berkurangan. Okay, bila dia tengah turun balik, yes, dia akan berkurangan. So bila dia sampai balik kat tempat yang dia lepaskan, S awak akan jadi kosong. Very good. Dia ibarat awak keluar rumah, balik ke rumah. So korang kena ingat konsep tu. Bila dia kembali kepada tempat asal, S awak adalah 0. So bila dia nak land dekat sini, S awak berapa? Yes, positif atau negatif? Negatif. Yes, negatif 40. Sekarang faham tak Haziq? Faham. Alright, okay. So S awak adalah negatif 40. Ingat bila dia sampai balik kat tempat original place dia, S awak akan jadi 0. Tapi sekarang dia patah balik lagi. So S awak adalah negatif 40. So kita masukkan Vy squared adalah benda yang kita nak cari. Uy squared adalah 7.5 squared minus 2. G kita adalah 9.81. Sy kita adalah negatif 40. So awak akan dapat, dengar tak suara Miss? Ke bising? Dengar dia masuk. Okay. So Vy awak akan dapat negatif 29.00 meter per second. Okay, kenapa Miss letak dia sebagai negatif? Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat positif. Kenapa Miss letak dia sebagai negatif? Sebab bila awak lukis kat sini, Vx awak ke situ tapi Vy awak ke bawah. So Vy awak kena letak negatif. Okay. Okay, next. Nur Asyakirin. Ada tak? Nur Asyakirin. Nur Syafiqah? Yes, saya Miss. Alright, Syafiqah, sekarang kita dah tahu Vy. Apakah nilai Vx kita? Vx dia
Apa nilai Vx kita? Misal tanya awak, untuk X component dia ada acceleration ke tak ada? Tak ada. Tak ada. So velocity dia berubah atau tidak? Tak. Okay, so kalau velocity dia tak berubah, berapa velocity dia? Hmm, 15 ke? 15? Tak. 15 adalah vector velocity. Sekarang kita nak untuk X component. Sekarang awak kata velocity dia tak berubah. Maksudnya Vx awak sama je dengan Ux awak. Nilai Ux awak adalah berapa? 12.99. Yes. Ingat tahu? Sekarang faham tak? Faham? Okay. So, Vx akan sama dengan Ux sebab kita tak ada acceleration. So, awak masukkan sahaja nilai. Vx dengan Vy adalah sama. So, Vy awak adalah negative 29.00 squared tambah dengan 12.99 squared. Okay, so finally awak akan dapat your vector velocity adalah 31.78 meter per second. So, kita dah dapat magnitude of the velocity. Dia tak minta direction, so tak payahlah cari direction. Okay, so this is how kita buat soalan projektil. Korang boleh ke tak boleh ni? Macam, boleh tak kelas? Boleh, tapi Miss nak tanya, kalau contohnya kan kita tak dapat exactly macam jawapan, maksudnya macam dapat 31.77 masih boleh diterima ke? Okay, boleh diterima sebab dia jadi macam tu sebab kalau awak perasan, Miss sentiasa ambil 2 decimal places. Okay, Miss sentiasa ambil 2 decimal places. So sebab tu kadang-kadang kalau maybe awak ambil 3 ataupun awak ambil 1 decimal place dan jawapan awak akan lari sikit. Lari sikit maksudnya kat belakang ni je lari. Yang 31 kat depan ni still kena 31. Dia macam dia punya average tu berapa? Macam plus 1 minus 1 ke? Usually dia akan plus minus 0.5. Oh, okay. Thank you, Miss. Alright. Okay, boleh tak kelas? Okay, dekat chat box. Korang jawab betul-betul tau. Kalau tak boleh, korang kena cakap tak boleh. Tekan 1 untuk faham dan tekan 2 untuk korang still quite lost. Okay, sambil tu buat example 11 Everyone make sure you answer. Miss, nak tanya. Yes. Yang kat Vx kuasa 2 Miss ni, letak 12.99 tu bukan Ux ke? Sebab Miss terbalik kat sini. Sepatutnya kan kat sini Vx, lepas tu kat sini Vy kan. Tapi sebab Miss dah tulis Vy kat sini dengan Vx kat sini, so Miss masukkan dia terbalik. Tapi sama je. Sebab kita akan tambahkan dia dan square. Vx tu bukan 15 Vx is 12.99 yang kita dapat kat sini. Oh, alright. Kan. Okay, lepas tu Vy yang kita cari tadi yang daripada equation ni. So kita masukkan je, kita akan tambahkan kedua-dua tu, lepas tu kita square. Ni sebab tadi Miss tulis kat sini Y dan lepas tu Miss tulis kat sini X. So sebab tu Miss masuk ikut apa yang Miss tulis kat atas ni. Tapi sepatutnya kat sini adalah X lah. Sepatutnya here is X, sepatutnya here is Y. Macam tu. Tapi jawapan dia sama je. Okay, thank you Miss. Alright. Okay, try example 11. Yes? Yang B kena cari theta tak? Tak payah sebab dia kata magnitude. Dia dah kata specifically magnitude. Kalau yang soalan 9 tadi, dia kata velocity of impact. So kita tahu velocity tu adalah vector quantity. So kita cari dua-dua lah. So tapi yang ini dia dah memang kata magnitude. So kita bagi magnitude sahaja. Okay, thank you. Alright. Okay, buat example 11. Yang example 11 ni kan bola tu sepatutnya ayat dia kena lagi detail lah, tapi sebenarnya apa yang terjadi adalah orang tu berdiri ke atas building ke, a height, lepas tu bola tu sebenarnya ditolak ke bawah, bukan ke atas ke bawah. Sebab kalau ke atas dia akan kata thrown upward. So bila dia kata projected from a height, dia automatically jatuh ke bawah.
So you have to read the question. Kalau yang ni kan dia dah memang specifically kata thrown upward. So dia ke atas lah. Kalau ni dia projected from a height, so maksudnya dia dijatuhkan ke bawah. By now you should be able to buat dah example 11. Sepatutnya kalau you faham, by now you should be able to jawab dah soalan ni. One more minute, lepas tu Miss discuss. Okay, kita discuss boleh? Boleh Miss. Alright, okay. So dia kata a ball is projected from a height of 25 meter thrown with an initial horizontal velocity of 8.25 meter per second. Muhammad Anas Hakimi. Ya, Miss. Alright, okay. 25 meter ni adalah apa? SY. SY, okay, very good. 8.25 ni? 25 UX. Very good. Okay, dia adalah UX. Okay, thank you Anas. Okay, so sekarang yang Miss nak highlightkan kat sini, dia kata initial horizontal velocity. Maksudnya dia ditolak macam ini. So this is your initial horizontal velocity, which is 8.25. So kalau initial horizontal velocity dia 8.25, UY dia menjadi 0. Okay, UY dia menjadi 0 sebab dia ditolak. Okay, dia ditolak keluar daripada, maksudnya dia ditolak daripada height of the building ni, dan lepas dia ditolak tu, bila dia sampai tu baru dia jatuh dan buat projectile motion. So UX kita is 8.25 and UY kita adalah 0. Okay, so dia kata how long is the ball in flight before striking the ground? How long? How long dia nak kita cari apa? Time. Very good, dia nak kita cari time. So yang kita ada sekarang, kita tahu UY kita adalah 0, kita tahu SY kita adalah negative 25 meter, dan kita tahu UX kita adalah 8.25 meter. Okay, Nur Arifah. Nur Arifah? Ya.
Okay, kita nak guna equation yang mana untuk cari time? Nak cari time. Equation mana yang kita nak guna? XY UY T minus half G T square. Yes, okay, very good. Okay, Miss nak tanya Arifah lagi. SY kita berapa? SY 25. Positif or negatif? Positif. Are you sure? Dia jatuh ke bawah ke dia naik ke atas? Negatif. Yes. Korang jangan buat kesalahan tu tahu dia adalah negatif 25. Okay, UY kita berapa Arifah? UI kita berapa? Okay, tak apa, kita teruskan. UI kita adalah 0 minus half, G kita adalah 9.81 dan T square adalah yang kita nak cari. So kita akan dapat T equals to 2.26 second. Okay, siapa yang dah berjaya waktu dia try tadi, dia dah berjaya sampai ke sini, tekan 1. Siapa yang tak berjaya sampai ke 2.26 seconds ni, tekan 2. Everyone wajib tekan ya. Okay. Alright, okay, so kita teruskan. Okay, so sampai B, so that's for A. Okay. Untuk B pula dia kata, how far from the building does the ball strike the ground? How far from the building? How far from the building? Daing Ahmad Faris ada? Ada, Miss. Okay, how far from the building? Dia nak kita cari apa? SX. Very good. Okay, apa equation untuk SX? Equation. SX yang nombor 3 tu. SX. Okay, equals to? UT plus half 0. SX equals to? Yang final, kita ambil yang final je. Yang half tu semua kita dah buang kan? So kita tinggal dengan? UT. Yes, UXT. UX tau? Aku kena tulis UX. Okay? So UXT. Okay, UX kita adalah berapa, Daing? Tak tahu kan. Nak kena cari kan. Baca balik soalan. X 8.25 Yes, 8.25. Time kita berapa? Time 2.26. Alright, okay, very good. Okay, so kita dapat SX kita adalah 18.65 meter. Okay, so this is untuk soalan B. How far? So ni kita dapat je lah jawapan 18.65 meter. Okay, next untuk C. Dia kata what is the velocity of the ball just before it strikes the ground. Dia nak velocity just before it strikes the ground. So maksudnya dia nak vector velocity. So sebab bila dia jatuh ni, dia akan jatuh dengan vector velocity V. Okay, so dia akan jadi V equals to square root Vx squared tambah dengan Vy squared. Okay, Mariam Adibah. Ya, Miss. Vx kita berapa? 8.25. Okay, very good. Vy kita macam mana kita nak cari? Vy kita guna formula, the first formula. The first formula which is, kami tulis kat sini lah. Vy equals to Uy minus GT, betul? Yes. Okay, Vy kita nak cari. Uy kita berapa? 0. Okay, minus G kita? 9.81. And time kita? 2.26. Okay, dapat berapa? Jom. Okay, tak apa. So sepatutnya bila kita tekan calculator, kita akan dapat Vy equals to negative 22.17 meter per second. So memang betul lah sepatutnya dia negatif. It's okay, thank you Mariam. Very good.
Okay, so kita akan dapat Vy sebab bila kita resolve, Vy kita akan ke bawah. So kita akan dapat negative 22.17. So kita dah ada Vy, kita dah ada Vx. So kita masukkan sahaja ke dalam equation. So Vx kita adalah 8.25 squared tambah dengan Vy kita which is negative 22.17 squared. Okay, equals to 23.66 meter per second. So this is our magnitude. Okay, Farhana Afika. Yes, Miss. Macam ni kita nak cari direction. This is our magnitude. Magnitude dah dapat dah. Macam ni kita nak cari direction. Tangent theta equals to? Equals to? Okay, tangent theta equals to Vy over? Vy over Vx. Okay, Vy over Vx. Vy kita adalah negative 23.66 dan Vx kita adalah 8.25. So kita akan shift tangent dan kita akan dapat theta kita equals to 69.59 degree. Okay, dan disebabkan y kita adalah negatif dan x kita adalah positif, so dia akan berada di kuadran yang keempat dekat sini. So you have to lukislah dekat sini dan V kita awak kena labelkan ni sebagai V and this one is 69.59 degree. Okay. So that is untuk projectile. Kita dah lambat dah ni. Okay, so dengan itu kita habis chapter 2 and class Miss nak tegur sikit I know online learning is not difficult tapi kalau boleh Miss nak you pay attention during class. So memang Miss akan tahu siapa yang pay attention dan siapa yang tak pay attention waktu you jawab soalan. Okay, so please pay attention. And okay, itu sahaja and kita dah habis chapter 2. So what I want you to do is by tonight submit your handout chapter 2 dekat Google Classroom. Okay, submit your handout chapter 2 dekat Google Classroom and siapkan tutor. Next week kita akan discuss tutor. Esok Jumaat kita tak ada kelas, siapkan your lab report waktu tu. Okay, so weekend ni you ada tutor dan you ada lab report untuk siapkan. Any question sebelum I end? Sekejap Miss ada attendance untuk bagi. Any question sebelum Miss habis? Tak ada? Miss. Yes. Macam kalau contoh soalan kan, dia nak slowest. Wait, kejap balik. Dia nak. Okay, tak apa, kejap. Okay, siapa isi attendance dulu. Siapa yang tak ada soalan, you can leave. Thank you. Siapa yang ada soalan, you stay. Then Miss akan jawablah soalan siapa yang ada. Okay, itu sahaja for today. Thank you everyone. Okay, teruskan soalan tadi mana? Yang dalam Twitter tu kan Miss, question 4. Dia ada tanya, which segment of the journey does particle move the slowest? Okay. So saya dah cari velocity. Saya ada dapat nilai positif, ada dapat nilai negatif. Jadi nanti kalau nak tahu mana satu slowest tu, value yang negatif tu kita ambil kira ke tak atau kita ambil kira yang nombor je? Kita ambil kira nombor sahaja sebab negatif tu just untuk menunjukkan direction. Oh, okay Miss. Thank you. Alright, okay, welcome. Yes. Yes. Nak tanya, yang example 11 nombor 11B tu kan, kenapa kan dia how Kejap, far? example 11B, okay. Macam kan how far from the building does the ball strike the ground kan? Kenapa kita just ambil 18.65? Kenapa macam 25 tu tak sekali? Sebab sebab dia nak how far. Okay, dia nak how far. How far maksudnya jarak. 25 tu adalah tinggi. Nampak tak beza dia? How far maksudnya kita nak SX. SX tu how far. Kalau SY adalah how high, maksudnya setinggi mana lah. So kalau dia kena mengena dengan height tu, baru kita akan ambil kira 25 tu. Kalau tak ada, dan kita ambil je lah how far. How far tu SX kita sebab sekarang dia nak SX.
Okay. Okay. Thank you, Miss. Alright, welcome. Miss, Yes. example 11 yang C tu nak cari theta dia shift time Vy over Vx. Betul. Tapi Vy je tadi Miss tulis negative 23.66 ke negative 22.17? Negative 22.17. Okay, thank Miss you. salah tulis ke? Kejap Miss tengok balik. Saya tak sure, saya tak sempat check balik. Miss salah tulis. Betul-betul Miss salah tulis tadi. Sebab tu kita akan ambil Vy. So Vy kita is negative 22.17. Okay, thank you Miss. Alright. Yes. Yes. Miss nak tanya untuk lab report tu kena salin teori tak? Kena. Sebab dalam sebelum ni Miss dah memang ajar kan. Teori you kena salin daripada lab report. So you kena salin. Tak apa. Anggap je waktu you tengah salin teori tu you tengah learn something juga. Okay, thank you Miss. Welcome. Miss. Yes. For question 10B. Question 10. Example 10 is it? Yeah, example 10B. Okay. I don't understand why at SY we take only 40. Why you no need to plus with the plus with 2.87? Okay, kejap yang ni Miss kena share screen balik. Okay. Okay, kejap Okay. Okay, kejap mana dia? Okay. Alright, okay, sebab sekarang sebab tak apa Miss because balik kat sini lah. Okay, sebab sekarang you ada building kat sini. Okay, lepas tu you buang bola tu. Okay, you buang bola tu dan bola tu akan turun dekat sini. So bila here sampai sini adalah 2.87 meter. Okay, here sampai sini adalah 2.78 meter. Okay, tapi you kena faham waktu bola you naik, waktu dia naik kat sini, waktu dia naik kat sini, here dia adalah tengah positif, dia tengah positif 2.87. Tapi waktu dia tengah turun, dia akan jadi negatif, dia akan makin berkurang. Maksudnya daripada 2.87 dia akan jadi 1 bla 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 bla. Dan bila dia sampai the same point, dia let go the ball, dekat situ S kita akan menjadi 0. So bila S kita menjadi 0, tinggal yang bawah ni je lah. So bila yang tinggal yang bawah ni, tinggal 40 meter. Tapi disebabkan dia turun, so that's why S kita akan equal to negative 40 meter. Oh, okay. Alright. Thank you, Miss. Alright. Okay, next. Ada soalan lagi? Thank you, Miss. Alright, okay, welcome. Thank you, Miss. Welcome. Miss. Yes. Yang untuk example 11 tu, sebenarnya saya macam kurang faham sikit macam mana kita nak tahu yang untuk 25 meter tu ialah SY. Macam mana kita nak tahu yang tu SY dengan 8.25 tu ialah UX. Okay, macam mana kita nak tahu? Okay, Miss share balik screen. Kejap Miss share balik screen. Mana dia? Okay, awak kena baca soalan tu. Okay, dekat soalan tu dia dah kata, a ball is projected from a height of 25.01. Maksudnya tinggi yang dia akan jatuh, sebanyak mana yang dia jatuh tu untuk Y component, tinggi dia akan jatuh sebanyak 25 je. Sebab lepas 25 dia dah sampai lantai, dia tak boleh jatuh lagi dah. Okay, so paling tinggi dia boleh jatuh pun adalah sampai 25. Sebab sekarang kita jatuhkan bola tu ke bawah. Kalau tadi kita buang bola tu ke atas baru jatuh ke bawah. Okay, so paling rendah dia boleh jatuh pun adalah 25. So 25 tu adalah SY kita. Lepas tu untuk UX dia kata thrown with an initial horizontal velocity. Horizontal kan X. Lepas tu velocity. So yang ni adalah UX. So maksudnya bila kita tolak dia kat sini dia ada UX saja, dia tak ada UY. So sebab itulah itu adalah UX dan sebab itu adalah UY. Boleh? Miss, kalau contoh kalau kita nak tahu dia SX. Okay, kalau SX dia akan kata okay, how far, maksudnya dia akan kata that it's thrown, contoh dia akan kata it's thrown. Okay, contoh dia akan kata it's thrown from a distance of, contoh dia kata distance of dia, ataupun dia kata it travel for a distance of 10 meter. Maksudnya yang itu adalah SX kita. SX kita tu adalah jarak ataupun panjang mana yang dia travel. Oh, okay. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Ini aku tak